InsyaAllah. Kita mulakan kuliah malam ni dengan kita sama-sama baca kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashabil ridham sya'ulahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidatul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Sadaqallahul azim. Maksudnya kata oleh Muhammad Muhammad, adakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Hanya saja orang-orang yang menerima peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala, itulah orang-orang yang diberikan akal yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, kullu ummati yadkhuluna jannah, setiap daripada umatku masuk dalam syurga, illa man aba, kecuali orang-orang yang enggan. Lalu sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, Paman ya'ba ya Rasulullah, siapakah orang yang enggan? Maka Nabi Muhammad SAW pun menjawab, man atta'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepada perintahku, maka mereka termasuk orang-orang yang masuk dalam syurga, dan barang siapa yang ingkar kepada arahanku, maka mereka termasuk dalam kumpulan orang-orang yang enggan. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa nafa'a wa intifa' wa ifadatu istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalati ilal khairi ibtigha'al mardatillah, ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati, yang saya muliakan Al-Fadil Tuan-Tuan Imam, seluruhnya saya muliakan Al-Fadil Tuan-Tuan Bilal, seluruhnya pengerusi surau, jawatan kuasa surau, sidang jamaah muslimin muslimat, mukminin mukminat Allah Taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah kerana Allah Taala mengizinkan lagi perjumpaan kita pada malam ini untuk kita sambung satu ataupun dua hadis lagi insya-Allah dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih lagi dalam perbincangan bab menutup keaiban orang-orang Islam, dan larangan mendedahkan tanpa ada sesuatu yang memaksa. Kita berada di hadis yang ke-73 di muka surat 131, juzuk yang kedua. Wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anhu, dan daripadanya maksudnya daripada Abi Hurairah
Kerana hadis yang pertama riwayat daripada Abu Hurairah. Hadis kedua pun sama. Hadis ketiga wa anhu, dan daripadanya Abu Hurairah jugalah. Ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, berkata iza zanatil ammatu, iza zanatil ammatu fatabayyana zinaha falyajlidha hadda wala yusharrib 'alaiha. Summa in zanatis saniya falyajlidha hadda wala yusharrib 'alaiha. Summa in zanatis salisa falyabi'ha walau bihablin min sya'rin, muttafaqun alaih. Hadis riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim. Baik, hadis ini terima daripada Abu Hurairah, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala, berkata ia, iza zanatil amah, apabila berzinalah si amah, apabila berzinalah si amah ataupun hamba sahaya perempuan, fatabayyana zinaha, kemudian nyata, maka nyatalah zina dia, nyatalah mana apa yang dia buat tu memang nyatalah, adalah bukti dan sebagainya. Falyajlidha hadda, maka naklah dijilid akan sebagai had. Jilid maksudnya dipukul lah, ataupun dirotan, disebat, dengan 50 kali sebatan. 50 kali sebatan, sebab dia amah, kerana dia bukan orang merdeka, jadi dia hamba, maka naklah dirotan sebanyak 50 kali. Kemudian wala yusharrib 'alaiha, kemudian janganlah kita menghina dia. Janganlah kita menghinanya dengan kata-kata yang kesat, kata musannaf, kata-kata yang memaki hamun lah pada dia. Summa in zanatis saniya, kemudian apabila dia berzina pada kali yang kedua, falyajlidha hadda, maka naklah dijilid akan sebagai jilid had, maknanya 50 kali jugalah sebatan. Mana dia buat kali kedua lah, macam tu. Maka naklah dirotan sebanyak 50 kali lagi. Kemudian wala yusharrib 'alaiha, kemudian janganlah kita menghina dia dengan menggunakan kata-kata keji, kesat dan sebagainya. Dengan kita katalah dia ni pelacu kan, dia ni tak bermoral lah, macam-macam lah. Dia ni perempuan sundal lah, kan? Itu biasalah istilah-istilah yang diguna pakai lah kepada orang-orang begini. Tapi Nabi Muhammad SAW menegah, wala syarif 'alaiha, janganlah kamu menghina dia. Sebab apa? Dia telah dirotan tadi, dia dah jilid, ikut pada hukum Islam dia dah dirotan lah, macam tu. Summa in zanatis salisah, kemudian apabila dia berzina pada kali yang ketiga, kan? Falyabi'na, maka naklah dijualkan dia, walau bihablin min sya'rin, walaupun dengan seutas tali daripada bulu haiwan. Ini nak menyatakan tentang nilai dia lah, nilainya tu jatuh, teruklah nilainya jatuh, dan hanya sekadar seutas tali je. Kalau tu usah tali tu, ialah tali pun tengoklah tali apa. Kalau tali dondan mahal jugalah. Tali kapal kan mahal kan. Ni tali plastik ni murah lah, macam tu. Dia tengoklah tali apa. Kalau sini dia kata seutas tali daripada bulu, kata bulu haiwan. Ini nak nyatakan tentang lambang nilai ni lah, macam tu. Jadi hadis ni tuan-tuan merupakan satu hadis, kata boleh dikatakan sebagai satu panduan jugalah, panduan kita dalam konteks perempuan ammah,
yang berzina. Perempuan amah ni sudah tentu perempuan yang ada side dia. Dia ada side. Mana dia ada tuan dia. Dan amah ini sudah tentu amah yang muslim lah. Bukan amah yang bukan Islam. Kalau amah yang bukan Islam sudah tentu tak terlibat dengan hukum jilid ini. Jadi sudah tentu amah ini seorang perempuan Islam yang beriman kepada Allah. Kemudian dia berzina dengan lelaki lah, mungkin ada lelaki yang dia minat ke. Boleh juga kadang-kadang dia berzina kali pertama lelaki yang sama, kemudian berzina kali kedua lelaki yang sama juga, berzina kali ketiga lelaki yang sama juga, kan? Mungkin dia tak cukup duit nak kahwin ke, tak cukup duit nak kahwin, kemudian dia tak dapat nak memerdekakan diri dia. Maka bolehlah kalau dah kali ketiga tuan-tuan, jadi Said tadi bolehlah fal yabiha, maka bolehlah dia menjual lah. Sebab apa? Dia dah mengaibkanlah muka Said dia. Macam tu. Tu juga kalau ahli keluarga kita buat benda tak elok macam tu, kita pun, maruah kita pun tercabar jugalah kan. Tercalar lah maruah diri kita bila kita ni sebagai seorang ayah pula kan. Anak kita buat perkara yang tak elok macam tu. Ataupun mungkin kan anak kita, mungkin saudara kita lah yang dia punya akhlak dia teruk, jadi kita ni sebagai saudara mara dia, nak tak nak kita pun sama juga terkena, terpalit jugalah hasil daripada perbuatan yang tak elok yang dilakukan tadi, macam tu. Jadi inilah pesan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana berzina kali pertama, maka naklah jilid 50 kali jilid, 50 kali rotan. Ikut cara Islam punya rotan lah, jangan ikut cara sibil punya. Kalau cara sibil dia tengoklah macam mana rupa dia. Sibil punya dia punya angkat kan. Tuan-tuan mungkin pernah tengoklah video kalau sibil punya rotan. Kalau cara Islam punya rotan tu telah berbeza macam tu. Tak adalah dia angkat rotan tu tinggi macam sibil punya. Macam sibilnya tu macam rotan lembu dia buat. Lembu pun boleh pensan macam tu kan. Ada rotan sibil macam tu. Dari Islam tak ada lah buat macam tu. Tapi bila kita nak mensabitkan perzinaan pun mesti ada saksi. Mesti ada saksi. Tak bolehlah tiba-tiba kita melakukan hukuman jilid tetapi tidak ada saksi. Kalau dalam konteks Islam ni 4 orang saksi. 4 orang saksi yang melihat kepada kejadian tersebut. Macam tu. Macam mana? Siapa yang melihat kejadian tersebut? Seperti keris dimasukkan ke dalam sarung keris. Macam tu dah. Jadi tapi jangan yang melihat tu jangan pula terpedaya pula. Yang jatuh iman pula. Kalau kopiah tu kopiah dia pun terbang. Terbang kopiah dia tengok keadaan tadi kan. Macam tu. Baik. Jadi nak sabitkan suatu hukum jilid pun bukannya benda yang mudah. Susah juga. Karena dalam konteks Islam ni 4 orang saksi yang melihat kejadian tersebut dengan pandangan mata dia. Kalau hanya sekadar mengusung-usung tilam saja, tak ada lah. Tak bolehlah kita nak sabit dengan salah itu. Macam tu. Islam kaedah dia mudah je. Mesti ada 4 saksi yang adil yang melihat kejadian tersebut. Macam tu. Baik. Kemudian Islam pula menyatakan pada kita, Nabi kata jangan kita menghina dia. Nampak? Jangan kita menghina dia, jangan kita cakap benda yang bukan-bukan. Sebab apa? Kerana dia telah melalui satu hukum Islam. Kalau dia lalu selalu hukum Islam, jadi kenapa kita nak nak berhinakan lagi? Kita nak maki hamun, kita cakap dia perempuan sundal, perempuan lacu dan sebagainya. Tak boleh kita cakap macam tu lagi. Sebab apa? Dia telah pun dihukum rotan ataupun jilid mengikut kepada hukum Islam. Kalau seandainya dia lakukan lagi, itu antara dia lah, antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kita lihat terjemahan pada ni, dia punya terjemahan dia.
daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala daripada Nabi SAW. Maksudnya apabila seorang hamba sahaya perempuan melakukan zina dan telah nyata zina tadi, mana telah ada saksi bukti kan, maka sebatlah dia dengan 50 kali sebatan, tetapi janganlah menghinanya dengan kata-kata kesat. Kemudian jika dia berzina lagi buat kali kedua, maka sebatlah dia tetapi jangan menghinanya. Kemudian jika dia berzina lagi buat kali ketiga, maka juallah dia sekalipun dengan seutas tali daripada bulu ataupun haiwan. So apakah pengajaran daripada ini tuan? Pertama, seorang hamba sahaya perempuan yang melakukan zina wajib disebat. Wajib disebat sebanyak 50 kali sebatan, dan haram menghina dengan kata-kata kesat terhadapnya. Haram menghina kata-kata kesat terhadapnya, kalau ikut konteks Islam lah. Kemudian yang kedua, pemilik hamba sahaya perempuan wajib menjual hamba itu jika hamba itu telah berzina sebanyak 3 kali, sekalipun dengan harga yang sangat murah. Walaupun murah je lah, dah perempuan berzina, hamba dah berzina macam tu kan. Kan kita nak jual pun alah, siapalah nak beli kan. Apalagi bila kita menjual satu benda ni, kita mesti kita declare apa kekurangan benda yang kita jual. Separuh daripada penjual ni, dia bila menjual barang, dia tak declare dia punya apa kekurangan barang itu. Dia hanya cerita kebaikan barang. Kebaikan barang, kebagusan barang ni. Dia kata tak ada jual tempat lain kat dia, dia yang jual, yang dia kualiti baik dan sebagainya. Ni biasalah orang yang berniaga kan, itu. Sepatutnya orang yang berniaga ni dia menceritakan kebaikan barang dia, dan juga menceritakan apa kelemahan yang ada pada barang itu, kekurangan-kurangan dia kan, macam tu. Contohlah, apalagi kalau kita nak menjual said kan, menjual said maka lagi ini bukan macam cerita Piramli tu, yang tukang picit tu. Kalau tukang picit tu cerita apa tu? Doremi Tiga Abdul lah. Kan abang dia tukang kena jual kan, disebabkan abang-abang itu marah. Abang Abdul Wahab tu kan, Abdul Wahid, Abdul Wahab, Wahub kan. Yang adik itu Abu Wahub, yang abang Wahab, Wahid. Jadi abang-abang itu yang kan, yang bangang tu yang sign agreement tu. Jadi akhirnya abang-abang itu marah, maka dijual. Lepas itu Piramli pun tak macam mana jumpa dengan Sulaiman Aklaken tu. Maka dia pun dapatlah harta bapak dia yang di luar negara kan, yang Tanjung Rambutan tu semualah kan, yang Gohid Kosyaitan punya negara tu. Maka dapatlah kekayaan dia. Maka dia pun belilah abang dia macam tu. Beli abang dia kan, berapa dinar dia beli tu? Mahal juga dia beli kan, tukang picit tu kan. Asalnya yang siapa tu, Husin Lempoyang tu lah. Husin Lempoyang tu kan dia beli abang dia dengan harga 2,000 dirham kan, 2,000 dinar ke dirham. Lepas tu Piramli pun beli dengan 4,000 dirham. Tak? Bagus tu tukang picit tu kan, hamba tu. Tapi mahal harga dia tu kan. Macam tu. Maknanya adalah kebaikan dekat situ, tukang picit. Kalau yang hamba perempuan ni kan, yang berzina ni macam mana tu kan? Kan kalau dia berzina, ialah tentulah martabat dirinya tu rendah, martabat dia. Dahlah dia tu hamba satu, lepas tu dia berzina lagi. Kalau hamba boleh jadi tukang picit, okey jugalah. Tu yang dia punya harga tu naik tu. Ni tidak, harga dah lah hamba, lepas tu berzina pula, buat benda tak elok, jadi harga dia tu jatuh, saham dia. Macam tu. Baik, kemudian yang ketiga, Islam mengajak umatnya supaya tidak menghina seorang sekalipun dia telah melakukan perbuatan yang buruk. Dia tu.
Walaupun orang tu dah buat satu kejahatan yang buruk, janganlah kita melampau-lampau sangatlah. Mungkin di kalangan kita ni mungkin ada juga yang orang kata cakap benda-benda macam tu, umpan sundal dan sebagainya. Tetapi kita tak tahu di sebalik daripada tu nanti, mungkin di akhir usia dia besok dia menjadi orang yang baik kan, kita tak tahu, jadi orang yang solehah. Kemudian yang keempat, kita disuruh memisahkan diri pada golongan maksiat atau memulaukan mereka supaya tidak bergaul dan bermuamalah dengan mereka. Jadi kita jangan bercampur gaul lah dengan orang ahli maksiat ni. Tapi kalau kita nak bercampur, mestilah kita mesti berdakwah. Jangan kita hanya bercampur dengan ahli maksiat tapi kita tidak berdakwah. Jadi kita pun hanyut sekali lah. Kalau kita boleh berdakwah, bagi nasihat pada mereka, tidak masalah. Betul tak? Kita tengok macam orang kata ustaz-ustaz yang orang kata yang dijemput untuk bagi ceramah tazkirah dalam penjara kan. Ini satu kerja yang mulia lah. Ada kalau ustaz ni yang dipanggil untuk memberi ceramah, beri kuliah fardu ain, untuk orang kata banduan-banduan dalam penjara. Bukan semua orang yang sanggup, tuan-tuan. Bukan semua orang yang sanggup. Tak nak lagu kan? Tak nak lagu masuk dalam penjara ni untuk bagi tazkirah ceramah kepada penghuni penjara. Aja tu. Tapi ada di kalangan kita ni tuan-tuan, ustaz yang sanggup berkorban lah. Korban. Sikit imbuhan tu adalah imbuhan dia. Yakin bayar imbuhan tu. Sebab di kalangan guru takmir pun ada guru-guru takmir yang diarahkan untuk mengajar fardu ain dalam penjara kepada banduan-banduan. Banduan dalam penjara tu faham je lah. Banduan macam-macam kes kan. Kes bunuh ada, kes zina ada, kes rogol ada, pecah rumah ada, macam-macam orang dalam penjara tu. Jadi kalau boleh bagi ceramah dalam penjara, bagi nasihat pada penghuni penjara ni, ini satu kelebihan jugalah kepada ustaz tersebut. Betul tak? Kalau saya pun dipanggil pun saya kena fikir 3-4 kali juga tuan-tuan untuk bagi ceramah dalam penjara ataupun dalam pusat serenti tu kan, AEDK kan, pusat serenti pun kita nak kena fikir banyak kali jugalah kalau kita nak bagi ceramah dalam tu. Baik. Kemudian yang keempat, ayat kelima, walaupun hamba itu sudah disuruh supaya berjual, tetapi tuannya mestilah memberitahu keaibannya. Nampak? Walaupun hamba itu disuruh supaya dijual oleh baginda Nabi Muhammad SAW, tetapi tuannya mestilah menceritakan keaiban barang yang dijual. Contohnya perempuan ni suka berzina, tabiat dia macam tu, dia suka berzina ni. Macam tu. Kerana penjual wajib memberitahu aib barang yang hendak dijual. Apa barang kita nak jual tu mesti kita ceritakan. Jangan kita sembunyikan barang tersebut. Sebab nanti rugilah pembelinya. Kalau tidak pun, kalau tidak pun mungkin akan terjadi perbalahan lah kalau seandainya penjual tidak memberitahu akan keaiban barang dia. Kemudian yang keenam, harus bagi seorang yang benci kepada barang yang dimilikinya menjualkan barang itu kepada orang lain, kerana mungkin pemiliknya dapat memperbaikinya. Macam tu. Jadi kalau barang tu yang kita memang dah tak suka dah barang tu, jual je lah. Jual lah. Mungkin orang lain boleh beli, dan mungkin orang lain berguna barang tu pada dia. Dan mungkin barang tu boleh diperbaiki, diperbetulkan, diislahkan dan sebagainya. Contohnya seperti dalam hadis ini, pembeli mungkin dapat memuaskan nafsu hamba perempuan itu kerana tuan harus menyetubuhi hamba perempuannya. Kerana selesai itu dia kenalah menyetubuhi perempuan dia, hamba dia sendiri, sebab hamba tu dibeli atau dikahwinkannya kepada orang lain. Dia boleh kahwin kepada orang lain kalau dia nak lah. Itu. Okey, itu berkenaan dengan cerita yang pertama, berkenaan perempuan yang tadi apa tuan-tuan? Yang kaki perzina ni. Baik.
Kemudian di sini dia kata wal haddu laihuna laysa birajman. Had di sini tidak direjam. Okey. Walakin had huwa hajilid. Tetapi had di sini ialah semata-mata jilid. Okey, dia tidak berlaku. Dia tidak berlaku rejam. Walaupun amah tu dia ada dimiliki oleh Said dia, walaupun amah tu dimiliki oleh Saidnya, maka dia tidak direjam. Tidak seperti orang mereka lah. Kalau mereka biasanya kalau orang dah kahwin, kalau dah kahwin ni mestilah direjam dengan rejam sampai mati kan, macam tu. Walaupun amah tu dia Said, dia hanya dijalankan hukuman jilid sajalah, sebanyak 50 kali jilid. Baik, seterusnya kita masuk hadis kedua. Wa anhu qala utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qad syariba. Faqala qala idribuhu. Qala Abu Hurairah faminna daribu biyadihi wadaribu bina'lihi wadaribu bisyawbihi. Falamma insarafa qala ba'dul qaum ahzakallah. Qala la taqulu hakaza la tu'inu alaihi syaitan rawahu Bukhari. Wa anhu, dan daripadanya Abu Hurairah juga, hadis yang daripada Abu Hurairah juga, qala berkata ia utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin, didatangkan seorang laki-laki ataupun dihadapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki qad syariba, yang mana lelaki tadi sungguh dia telah minum. Mana dia minum minuman yang memabukkan lah. Itu. Laki-laki dia telah minum dengan minum yang memabukkan, minum arak lah gitu. Faminna daribu biyadih. Qala berkatalah Nabi Muhammad SAW, idribuhu mana pukullah dia. Nabi telah mintakan supaya lelaki yang minum arak ini supaya dipukul. Qala berkata Abu Hurairah, faminna daribu biyadih, maka setengah daripada kami ada yang memukul dengan menggunakan tangannya, memukul lelaki tadi. Wa daribu bina'li, dan ada sebahagian mereka tadi yang memukul dengan sepatunya. Dan ambil sepatu dipukul orang yang minum arak tadi kan. Kemudian wa daribu bisawbih, dan ada pula di kalangan mereka itu yang memukul dengan menggunakan bajunya. Jadi pelbagai cara kaedah lah. Katalah Nabi dah suruh pukul, sebabkan dia minum arak tadi, Nabi dah suruh pukul, idribuhu. Maka ada di kalangan mereka tadi yang memukul lelaki itu dengan menggunakan tangan dia. Ada yang memukul dengan menggunakan bina'lih, dengan sepatu dia ataupun sandal dia. Wa daribu bisabi, dan ada yang memukul dengan menggunakan baju dia. Falamma insarafa qala ba'dul qaum, maka tak tak kala dia telah beredar. Kemudian apabila dia beredar, lelaki tadi yang dah dipukul tadi beredar, kan, qala berkatalah ba'dul qaum, maka berkatalah sebahagian daripada kaum, mana orang yang hadir pada masa itu, ahzakallah, Allah Ta'ala telah menghina engkau. Allah Ta'ala telah menghina engkau. Qala berkata ia, la taqulu hakaza. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqulu hakaza, jangan kamu berkata demikian. Jangan kamu berkata ahzakallah tadi, Allah Ta'ala telah menghina engkau. Jangan cakap macam tu. La tu'inu alaihi syaitan, jangan kamu membantu syaitan berbuat demikian. Jadi kamu jangan membantu syaitan membuat demikian, tuan-tuan. Jadi hadis ini tuan-tuan merupakan antara hadis yang menjadikan macam sumber hukum jugalah. Sumber hukum kepada kita bahawa mana-mana orang-orang Islam ini yang melakukan ataupun yang telah meminum arak, kalau ikut usul Islam ini, kalau minum arak ni maka naklah diratan kan. Betul tak? Diratan. Dipukul lah. Gitu. Dipukul dengan berapa kali tuan?
40 kali kan. Nabi telah mukul sebanyak 40 kali. Kemudian ditambah pada zaman Sayyidina Umar menjadi 80 kali. 80 kali pukul lah macam tu. Kerana syaitan, yalah, arak ni ialah satu benda yang kalau konteks Islam, kalau negara kita ni, kalau segi minum arak ni setakat ni tak adalah yang macam pukul-pukul ni. Yang biasa kita ialah dihukum, contohnya kalau memandu dalam keadaan mabuk, melanggar orang kan, sepatutnya kenakan hukuman yang berat lah macam tu. Sebab ialah dia mabuk. Bila dia mabuk ni ialah dia main hantam, dia buat kereta laju-laju. Lepas tu kalau dia saja yang bermasalah, dia meninggal dunia ataupun dia patah kaki, itu okey lagi. Ini orang yang tak kenaan pun terlibat. Kadang dilanggar tu kita tahu, kadang itu anak kita, kadang adik kita, kadang isteri kita, kadang kan saudara kita dan sebagainya. Sedap-sedap dilanggar kan gitu. Lepas tu bila dia langgar tu, dia tak mengaku pula dia langgar tu. Biasalah orang mabuk, bila dia melanggar, bila kita tanya dia, kau dah langgar orang sampai mati, biasalah dia tak mengaku dah dia langgar. Sebab dia mabuk. Macam tu, dia tak sedar apa yang lakukan tadi. Tapi ikutkan dia salah jugalah. Dia lah membunuh seseorang, ataupun kalau ramai pula dia bunuh dalam satu kereta tu. Bayangkanlah macam mana kalau saudara semara kita terlibat dalam tu. Perasaan kita tu kan. Gitu. Itu sebabnya kalau boleh pemandu-pemandu mabuk ni dikenakan hukuman yang berat kepada mereka lah. Kenakan hukuman yang berat. Sebab apa? Kadang-kadang dia terlepas. Dia langgar orang, lepas tu dia sihat walafiat. Dia lepas dia langgar orang, dia sihat, dia tak ada masalah. Yang masalahnya ada keluarga kita yang dilanggar tu. Yang patah liuknya, yang masuk ICU-nya, lepas tu yang meninggalnya lagi dan sebagainya. Kita pun marah juga, bongih juga kan macam tu, kalau ada macam tu lah. Sepatutnya dikenakan hukuman berat. Jadi pada zaman Rasulullah SAW, maka dihukumkan jilid lah. Kalau ikutkan jilid lah, kotak gitu. Jadi ada yang memukul di sini, dia kata pukul dengan tangan, ada memukul dengan sepatu, ada pukul dengan baju. Kemudian apabila dia telah berpaling, maka sebahagian daripada kaum dia kata ahzakallah, Allah Ta'ala menghina akan engkau. Macam tu. Jadi perkataan Allah Ta'ala menghina tadi telah pun ditegur oleh baginda Rasulullah SAW. Maka Nabi kata, jangan kamu berkata demikian. Jangan kamu kata demikian. Kenapa? Kerana dia membantu syaitan. Macam tu. Baik. Kita lihat ada satu hadis yang ada perserupaan di sini. Kata Hajar, Al-Hafiz bin Hajar, dia kata, wa wajhu aunihi syaitan bizalika inna syaitan yuridu bitanzihi lahu al-maksiyat ayyusala lahu al-hizyu fa iza da'u alaihi bihizi fa ka'annahum qad hassalu maksud syaitan. Wajah yang dikatakan membantu syaitan ni, wajah membantu mereka itu kepada syaitan demikian, sesungguhnya syaitan itu berkenak bahawa memperhiaskan baginya bitanzihi, memperhiaskan baginya akan maksiat, ayyuh salalahu hizu, sehingga bahawa hasillah baginya itu akan kehinaan. Fa iza da'u alaihi hizu, maka apabila diseru baginya atasnya dengan kehinaan, paka'annahum, maka seolah-olahnya qad hassalu, maka soalannya sungguh telah hasillah akan maksud syaitan itu. Sungguh telah hasillah akan maksud syaitan. Itu maksudnya tadi. Wajah, apakah dia punya dilalah dia ataupun penunjuk yang membawa kepada bila kita cakap, kata dia telah dihinakan oleh syaitan. Allah Ta'ala telah menghina tadi kan. Allah Ta'ala telah menghina dia. Kemudian Nabi kata, jangan kamu cakap macam tu. Bila kamu cakap macam tu, dia kata antu'inu alai syaitan, sungguhnya kau telah membantu syaitan. Maksudnya itu wajah membantu itu, wajah membantu itu kerana syaitan tadi berkehendak bahawa memperhiaskan baginya akan maksiat.
sehingga hasillah baginya kehinaan. Maka apabila diseru kepadanya dengan kehinaan, maka seolah-olah hasillah masuk syaitan itu. Seolah hasillah syaitan. Makna Allah Ta'ala apa? Syaitan tadi memperhiaskan seolah benda tu buruk sangatlah. Macam tu, buruk sangat. Sehingga hasillah keinginan bagi tadi. Macam tu. Sedangkan orang tu kita tak tahu. Sebab dia telah menjalani hukuman. Jadi kemungkinan dia hukuman tadi Allah Ta'ala telah menerima akan taubat dia. Mungkin dia bertaubat masa tu dan Allah Ta'ala terima taubat dia. Macam tu. Baik, kemudian daripada Anas berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yadribu bil khamri bin ni'ali wal jarid arba'ina. Sungguh Nabi Muhammad SAW telah memukul orang yang minum arak tadi dengan sepatu dia dan dengan sandalnya sebanyak 40 kali. 40 kali lah. Macam tu. Kemudian sesungguhnya Osman radhiyallahu ta'ala anhu telah memerintahkan Ali dengan menjilid Walid bin Uthbah dalam bab minum arak. Faqala Abdullah bin Ja'far, maka berkatalah ia kepada Abdullah bin Ja'far, dia kata ijlidhu, jilid oleh kamu akannya dan jilid oleh kamu akannya. Falamma balagha arba'in, apabila sampai dia sebanyak 40 kali jilid, 40 kali pukul, qala amsik. Qala amsik, maka tahan olehmu, tunggu, dia kata. Jalada Rasulullah SAW arba'in. Nabi Muhammad SAW telah menjilid sebanyak 40 kali. Wa jalada Abu Bakrin arba'in. Dan Abu Bakar telah menjilid sebanyak 40 kali. Wa jalada Umar radhiyallahu ta'ala anhu samanina. Dan Umar pula telah menjilid sebanyak 80 kali. Wa kullu sunnatun, dan setiap itu adalah sunnah. Wa haza ahabbu ilayya, dan ianya sekasih-kasih ilayya kepadaku. Sekasih-kasih kepadaku. Ni daripada Osman lah. Yang mana Sayyidina Osman telah meminta Ali supaya menjalankan jilid kepada Walid bin Uthbah bin Khamri dalam masalah minum arak tentang jilid. Okey. Baik. Jadi maknanya ada di kalangan para sahabat yang menjilid sebanyak 40 kali. Abu Bakar jilid 40 kali. Kenapa? Kerana dia ikut dengan Rasulullah. Kemudian Umar dia menjilid ataupun muratan sebanyak ataupun mukul sebanyak 80 kali. Macam tu. Jadi semua itu merupakan sunnah juga. Sunnah daripada Nabi dan juga sunnah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Baik. Kita lihat dia punya pengajaran pada ni. Pertama, setiap orang yang minum arak wajib menjalankan ke atasnya hukuman had, iaitulah didera, disebat ataupun disebat di khalayak ramai. Yang kedua, diharuskan orang yang menjalankan hukuman dengan memukul orang yang dihukum. Diharuskan orang yang menjalankan hukuman dengan memukul orang yang dihukum tadi. Naklah dipukul lah. Macam tu. Kemudian yang ketiga, Islam melarang umatnya daripada menghina orang yang melakukan keburukan ataupun mendoakan keburukan ke atasnya. Kerana yang demikian itu seperti membantu syaitan. Membantu syaitan merosakkan orang itu. Malah yang diperintahkan ialah berdoa kepadanya. Jadi yang perintah pada kita itu doalah pada dia dengan kebaikan selepas dilaksanakan had tadi, hukuman tadi, agar dia mendapat taufik untuk bertobat dan selamat daripada kehinaan. Macam tu. Itu yang kita nak lah. So janganlah kita hina dia. Kemungkinan dia ketika dia rotan tadi, kemungkinan dia bertobat, kita tak tahu. Macam tu. Ketika dia rotan tadi, kemungkinan dia bertobat Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala menerima taubat dia, kita tak tahu. Kan? So semangatlah kita menghina dia. Dan naklah kita bagi nasihat, bagi kaunseling dan sebagainya, supaya jangan dia ada melakukan perkara-perkara yang sama sebab benda itu mengaibkan diri dia dan sebagainya. Banyak yang melakukan macam tu. Di kalangan mu'alaf pun banyak. Saya jaga yang mu'alaf sekarang ni kan. Di kalangan mu'alaf ni banyak juga yang mabuk ni. Sama juga yang India Muslim lah. Yang Cina Muslim ni tak banyak. Tapi yang kes tu India Muslim yang mu'alaf ni, banyak kes yang kita jumpa lah mabuk. Kan? Mabuk.
Nah, lepas tu dia dah mabuk tu pula ketagihan dah tu. Mabuk ketagihan. Jadi terpaksalah hantar ke doktor, minta doktor kan buat kata proses pemulihan dan sebagainya. Adalah ubat-ubat yang tertentu lah. Doktor bagi supaya menghilangkan kepada ketagihan tadilah. Samping tu doktor pun bagi kaunseling lah. Dia kena bagi kaunseling juga kepada yang ketagihan ketika kena arak tu. Itu. Sebab tak cukup hanya sekadar kita melaksanakan suatu hukuman, tetapi tidak ada kaunseling. Mesti disusuli dengan kaunseling, bagi nasihat dan sebagainya. Sebab benda tu kalau hanya sekadar pukul tak bagi nasihat pun kadang-kadang tak jalan juga. Ada di kalangan orang ni dia tak kisah pun kena pukul. Ada juga jenis macam tu. Kau pukul aku banyak kali pun aku tak kisah, aku buat lagi. Ada kan gitu. Dia tak makan saman lah macam tu. Kalau kau berani pukul lah, dia kata. Dia tak dicabar pula supaya kita pukul dia. Jadi orang macam ni kadang-kadang dengan pukul pun tak jalan. So kita kena bagi kaunseling dia. Gitu. Bagi nasihat, bagi tunjuk ajar dan sebagainya, supaya dia kata bertobat dan kembali pada Islam. Semogalah macam tu. Wallahu a'lam bissawab. Kadar itulah tuan-tuan perbincangan kita, 2 hadis yang dapat kita kongsi pada malam ni. Mudah-mudahan dengan 2 kongsi hadis yang kita kongsikan, mudah-mudahan kita dapat sikit sebanyak pedoman, insya-Allah. Saya buka soalan, kalau ada pertanyaan sebelum saya tutup, ada tak? Tak ada? Tak ada. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa 'ilman taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsiran wa siyan ya alim. Nawalana qulubana bi nuri ma'rifataka wa aftah lana futuha ala arifin. Allahumma faqina fid-din, Allahumma faqina fid-din. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabalallahu minkum.